tajuk baru, okey, iaitu faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, sebelum pada kita nak masuk tajuk baru, kita ulang balik. Okey, apa benda yang awak perlu tahu tentang tajuk mikroorganisma ni? Okey, yang pertama sekali awak kena kenal 5 jenis mikroorganisma. Okey, yang ini namanya apa guys? Protozoa. Protozoa. Okey, tolong orang yang berbeza tolong respon. Yang kedua? Protozoa. Yang kedua? Fungi. Fungi ataupun nama apa dia ni? Fungi. Ini apa? Ini Alga. sorry. Ini fungi tapi nama Penicillium. dia ialah buku. Yang ni? Penicillium. Ini kumpulan apa? Ya, betul. Tapi dia kumpulan apa? Alga. Alga. Very good. This one? Bacteria. Very good. Okay, this one? Virus. Virus apa? Virus corona. Yes, corona. Okay. Okay, alright, very good. Okay, so first ni hafal this one 1, 2, 3, 4, 5. Hafal dulu 5. Okay. Second, okay, last week kita belajar proses hidup mikroorganisma. Okay, ni yang pertama buat dough campur dengan yeast. Lama-lama apa akan jadi pada dough tu? Dough tu akan mengembang. Sebab dough tu mengembang, dia Bernafas. nafas. Okay, so bila dia bernafas, dia membebaskan karbon dioksida. So gas karbon dioksida yang ada dalam tepung dalam dough ni lah yang menyebabkan dough tu menjadi besar. Okey. Kalau roti ni menunjukkan mikroorganisma apa? Bertumbuh. Yes, very good. Mikroorganisma bertumbuh. Bertumbuh ni maksudnya daripada tak ada kepada banyak lah. Bertumbuh ataupun membiak. Okey, so this one kita tengok mikroorganisma bergerak. Alright, very good. So, dua benda yang awak kena perlu tahu. Nama mikroorganisma, alhamdulillah semua dah boleh tahu. Dan yang kedua ialah proses hidup mikroorganisma. Bernafas, bertumbuh dan juga bergerak. Okey, kelas. Alright. Okey. Dengar tak? Dengar. Okey, sekarang baru kita nak tengok tajuk baru iaitu faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, cikgu bagi contoh ini buah oren ni. Buah oren ni dia dah rosak. Okey, dia dah rosak. Apa yang dia rosak ialah kita panggil mikroorganisma jenis fungi tu lah, kulat. Okey, so faktor mikroorganisma ni maksudnya apa yang mikroorganisma perlukan untuk hidup. Sebab dia ialah benda hidup. Jadi apa yang dia perlukan untuk hidup, okey? Okey, so ni yang pertama. Awak dah buat eksperimen ni kan? Eksperimen ni water, yeast, sugar. Water tambah yeast tambah gula. Okey. So ini menunjukkan mikroorganisma bernafas. So kalau bernafas, apa yang dia perlukan untuk hidup? Macam kita lah bernafas, kita perlukan apa? Tak, awak nafas tak makan. Udara, oksigen. Yes, very good. Udara. Perlukan udara. Oksigen lah. Udara ataupun oksigen. So number one awak ingat, dia nak udara. Kenapa dia nak udara? Untuk dia bernafas. Nampak cikgu kat bawah ni, cikgu dah tulis dah oksigen. Inilah udara ni datangnya daripada persekitaran kita lah, daripada pokok yang buat proses fotosintesis. So number one, ingat, mikroorganisma memerlukan udara. Okey, nombor dua. Okey, sama dengan benda hidup yang lain. Ni apa menunjukkan gambar apa? Mikroorganisma sama dengan benda dia perlukan apa? Air. Very good. Okey. Perlukan air. So, yang pertama tadi udara. Yang kedua ialah air. Okey, yang ketiga. Okey, ini penting awak dengar Okey, ini menunjukkan apa ni? Suhu. Ya, suhu. Okey, suhu ni nampak 37 ni ialah suhu badan kita lah. Kalau kita pergi kedai ke, kita pergi Speedmart ke, kita pergi mana, kita scan suhu. Okey. So biasa normal kita boleh masuk suhu badan kita 36.5.4 lah. So tapi bawah 37 lah.
37 tu mungkin dah demam lah Okey. Mikroorganisma dia tak boleh hidup pada suhu yang sangat tinggi. Ni 100 darjah Celsius. Kat mana suhu 100 darjah Celsius ni kita boleh nampak? Siapa tahu? Masak air. Air yang masak tu pandai awak. Air yang masak tu air tu dah suhu dia 100 darjah Celsius. Bila suhu 100 darjah Celsius, mikroorganisma ni akan mati. Okey? Suhu 100 darjah Celsius, mikroorganisma ni akan mati. Okey? Sebab tu kalau ada orang dia tak boleh minum air yang water filter tu, air penapis air kukur ke apa ke, ada kawan cikgu dia kena sakit kanser kan, so dia tak boleh minum air daripada penapis air tu sebab air daripada penapis air tu still ada mikroorganisma sebab suhu dia bukannya 100. So dia orang kena minum air yang direbus 100 darjah Celsius. Baru memang tak adalah mikroorganisma kan mati. Okey. So 100 dia mati. Kalau bawah dalam peti sejuk kita ni. Dia peti sejuk 8 bawah. Dia dia masih hidup tapi dia tak mati. Tapi dia dipanggil sebagai menghablu, dia membekukan diri dia. Okey. So dia tak boleh membiak. Dia tak boleh aktif. Okey. Kalau dia berada pada suhu yang sejuk. Sebab itulah kita kalau kita nak simpan makanan, kita tak nak bagi makanan tu dirosakkan oleh mikroorganisma, kita letak dalam peti sejuk. Sebab dalam peti sejuk mikroorganisma suhu dia tak sesuai untuk mikroorganisma tu nak aktif lah. Okay, so dia makanan tu akan lambat rosak. Dia akan rosak juga tapi dia mengambil masa yang lebih lama untuk dia rosak. Okay, faham tak? So ada suatu ni perlukan suhu yang sesuai. Okay, kalau orang tanya awak apa maksud suhu yang sesuai? Apa maksud suhu yang sesuai? Apa maksud suhu yang sesuai? Siapa tahu? Suhu yang normal. Normal tu maksudnya macam mana? Berapa? Berapa suhu dia? 36 darjah Celsius. Okay. 36. So dia macam ni. Mikroorganisma ni dia tak boleh suhu terlalu tinggi, dia akan mati. Dia tak boleh suhu terlalu rendah. Okey, dia nak suhu yang sedang-sedang sahaja. Okey, dia nak suhu yang sedang-sedang saja. Sebab tu kalau dari segi penjagaan lah, okey, macam kalau kita pakai baju yang lembap kan. Kalau kita pakai baju yang lembap, kita ambil baju yang belum kering, baju yang lembap dia menjadi tempat pembiakan bakteria. Sebab tu dia tak boleh lah kotor, nanti awak akan naik kurap nanti kat badan awak. Okey. So yang tadi cikgu dah terangkan. Yang pertama sekali ulang balik udara, yang kedua air, yang ketiga suhu yang sesuai. Okey, yang keempat ni cikgu pinjam eksperimen siapa ni? Siapa punya ni? Tahu tak? Saya. Eksperimen pun cikgu tak tahu. Okey. Awak buat, okey. Ini eksperimen ni penting sebab tu cikgu suruh buat supaya ingat. Okey, kita letak yeast tambah ais suam tambah apa satu lagi? Gula. Yes. Tambah gula. Okey. So bila kita kata tambah gula, ini menunjukkan mikroorganisma perlukan apa? Udara. Bukan udara, gula bukan udara. Makanan. Yes, mikroorganisma memerlukan makanan ataupun kita panggil sebagai nutrien. Okey. So dia perlukan makanan ataupun kita panggil sebagai Suhu makanan. nutrien. So nutrien. Faham tak? Nutrien ni maksudnya makanan lah. Macam kita lah. Macam awak lah tak ada makanan, awak tak boleh lah nak hidup sihat. Okay, sakit nanti kalau awak kekurangan nutrien. Kering nanti. Okay, samalah juga dengan mikroorganisma ni. Kalau kita lagi ada orang dia buat eksperimen yeast, balon dia tak kembang. Okey, tolong tutup mikrofon dia buat eksperimen yeast ni, balon dia tak kembang. Okey, sebab apa? Sebab dia terlupa letak gula ataupun gula tu tak cukup. So yeast tu tak ada makanan, tak ada nutrien. So dia tak boleh nak bernafas. So balon dia tak kembang lah. Kalau yeast tu tak boleh nak bernafas. Okey. So tadi ini yang keempat.
Cikgu rasa tadi. Okey, seterusnya yang ke 5. Okey, siapa tahu ni menunjukkan apa? Berasid, neutral dan juga beralkali. Menunjukkan apa ni? Apa ni asid? Apa ni neutral? Apa tu alkali? Ada orang tak tahu pun asid tu apa, neutral tu apa, alkali tu apa. Okey? Okey, cikgu bagi contoh yang mudah lah. Tahu kan cuka jalin ni kan? Okey, cuka jalin ni ialah sejenis bahan asid yang bersifat, cuka jalin ialah sejenis bahan yang bersifat asid. Awak dah belajar masa darjah 5 dah. Asid ni menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Kalau alkali menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Okey, itu tak apalah awak tak ingat. Okey, yang mustahak awak kena tahu. Cuka ni dia bersifat asid. Sebab apa? Sebab asid ni dia bersifat, asid ni dia biasanya dia ada pada benda-benda yang masam. Dan dia bersifat menghakis. So kalau cuka asid, contohnya asid. Asid tu kalau orang tuang asid dekat tangan kita, katakan tangan kita, daging tangan kita tu akan hancur. Okay? Sebab asid ni dia bersifat menghakis. Ada orang dia terkena kat muka dia asid. Habis separuh muka dia, daging muka dia jatuh. Okay? Tu asid. Tapi kalau macam cuka ni dia asid, tapi dia asid yang tak sangat kuat lah. Tak payahlah. Okay. Okay, tolong off mikrofon ni, cikgu rekod ni. Okay, so mikroorganisma ni dia tidak boleh hidup pada keadaan yang berasid. Okay. So dia perlukan apa? Keasidan yang sesuai. Okay. So dia perlukan keasidan yang sesuai, di mana dia perlukan keadaan neutral. Okay. Keadaan neutral untuk dia aktif lah. Kalau keadaan berasid dalam cuka dia tak boleh aktif. Sebab tu kalau kita tengok nanti cikgu nak suruh awak buat projek. Okay, awak kena buat projek, awak kena gunakan asid. Okay, contohnya awak kena gunakan cuka untuk mengawet makanan. Okay, biasanya apa yang orang letak cuka? Orang letak apa? Makan apa orang letak cuka? Siapa tahu? Nak bagi makanan tu tahan lama. Pernah nampak tak? Orang buat apa? Orang panggil apa? Sebagai apa? Kita buat apa? Buat, apa tahu? Tak pernah buat? Tak pernah tengok orang letak cuka dalam makanan? Okay. Contoh dia, buat jeruk buah. Tahu tak jeruk? Jeruk buah kan? Jeruk buah ni kita letak cuka. So buah tu dia boleh tahan sampai setahun, 2 tahun pun boleh. Sebab dia ada cuka dalam tu. Bila ada cuka dalam tu, keasidan tu tak sesuai untuk mikroorganisma tu untuk hidup. Okay. So cikgu ulang balik apa yang mikroorganisma perlukan untuk hidup. Yang pertama sekali awak hafal ni kelas. Udara. Yang kedua air. Yang ketiga suhu yang sesuai. Yang keempat nutrien. Dan yang kelima keasidan yang sesuai. Yang kelima keasidan yang sesuai. Okey. So yang ini peta minda yang awak nak kena buat faktor pertumbuhan mikroorganisma. So kalau kita tengok ni cikgu nak suruh macam mana kita nak hafal. Okey, yang pertama sekali ialah suhu yang sesuai. Yang kedua ialah udara. Yang ketiga ialah keasidan yang sesuai. Yang keempat air. Okey. Dan yang kelima adalah nutrien. Okey. Suhu, udara, dekat tempat sikit nampak. Suhu, udara, keasidan, air, nutrien. Okey, so suhu S, udara U, keasidan K, S U K, air A, N. Apa benda tu? S U K A N. Apa? Sukan. Kita nak ingat, awak ingat perkataan sukan. S U K A N. S for suhu, U udara, K keasidan, A air dan juga N nutrien. Okey, so tugas